dalam masyarakat kita hari ini kan. Apatah lagi dosa-dosa lain yang terlibat dengan perkara-perkara yang lebih besar kan. Jadi kita sentiasalah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa diampunkan daripada dosa-dosa kecil tadi. Itulah uraian tentang hadis yang ke-10 tadi itu. Dan hadis yang ke-11 ini insyaallah kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi misliha." Sama juga hadis riwayat Imam Bukhari juga. Maksudnya lebih kurang juga, apabila salah seorang daripada kamu mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baiknya serta dengan ikhlas, maka tiap-tiap kebaikan yang dikerjakannya akan ditulis baginya 10 kebaikan yang menyamainya hingga kepada 700 kali ganda, dan tiap-tiap satu kejahatan yang dilakukannya akan ditulis baginya satu kejahatan yang menyamainya. Begitulah umrah Allah Subhanahu Wa Taala kan, lebih kurang maksud hadis tadilah. Jadi huraiannya, Islam memang ada kelebihannya dengan sifat-sifat sebagai Islam yang sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memanglah kan, Allah dah janji dah, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain daripada agama Islam, maka sebagai agama dia bahwa minal wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari selain daripada Islam, bahwa minal khasirin, dia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang rugi. Jadi tidak mau kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan termasuk dalam kumpulan orang-orang yang rugi. Rugi duit tak apa lagi, rugi berniaga boleh tahan lagi, tapi rugi dalam agama kita ni satu perkara yang sangat-sangat malang dalam hidup kita. Rugi kerana kita tidak memilih agama yang betul, rugi kerana kita tidak melaksanakan tuntutan agama kita yang diperintahkan, maka itu suatu perkara yang sangat-sangat malang kita. Rugi duit ini, rugi dalam perniagaan itu memang naik bangun jatuh bangun dalam perniagaan. Tambah-tambah sekarang ni duit kita sangat-sangat rendah kan, berapa 4 lebih US dollar kan, 4 lebih. Kalau anak saya di Jordan tu duk WhatsApp 2-3 hari sekali WhatsApp tentang beza nilai duit duit Malaysia dengan duit Jordan. Sekarang ni 1 dinar Jordan bersamaan dengan 6 ringgit Malaysia. Tinggi, duit Jordan sangat-sangat tinggi kan. Jadi pelajar-pelajar kita yang pergi sendiri belajar di luar negara, saya ingat di US pun sama, di UK pun sama juga kan. Memang teruk sikit lah perbelanjaan mereka, kerana nilai duit kita sangat-sangat rendah sekarang. Saya ada 2 anak di Jordan tu, semua belanja sendiri je kan. Tapi alhamdulillah lah, bila fikir-fikir balik, mak bapak kita dulu buat sawah aja kan, tahu-tahu kan, buat sawah benda aja boleh sawah kita sekarang ni ada gaji tetap kira, walaupun pencen, insya-Allah lah boleh, tak risau sangat kan. Ibu bapak kita saya jenis budak kampung aja kan, mak bapak menolong kita kan, musim padi buat sawah, tanam padi sikit-sikit, itu pun boleh cara kita mengaji, belajar sampai ke universiti. Takkan kita tak mampu untuk cara anak-anak kebaikan. Tapi kadang-kadang kita tengok kan, orang kita ni kalau ada duit pun, kalau dengan beasiswa tu berebut sungguh juga kan. Kadang tengok pendapatan sendiri itu bukan main lumayan lagi kan, nak juga anak-anak tu dapat beasiswa. Jadi macam nak melepaskan tanggungjawab mendidik itu pun salah satu daripada tuan-tuan, tanggungjawab agama kita juga lah. Mendidik anak-anak ni bukan tanggungjawab orang lain, tapi tanggungjawab kita ibu bapa sendiri. Lainlah kalau orang tak mampu kan, petani pesawah kan, yang memang dhaif tu memang perlukan bantuan sangat-sangat lah.
Tapi kalau yang mampu tu eloklah kita sendiri yang menyerah hidup anak-anak kita. Dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tu saya ingat boleh kita kaitkan dengan isu ini. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Kedua ibu bapaknya tu yang menentukan corak hidup anak-anak kita. Nak Nasrani ke dia, nak Yahudi ke dia, kan? Itu ibu bapa kita yang menentukan, kan? Kadang-kadang ada orang yang terlupa, kan? Kata kita serah kepada sekolah dan sebagainya. Sekolah itu institusi yang kedua. Institusi yang pertama ialah institusi keluarga. Tanggungjawab ibu bapa ialah mencorakkan pegangan hidup anak-anak kita, kan? Jadi perelokkanlah kehidupan kita dalam keluarga. Semoga kita doakan jugalah, semoga Allah memberi panduan kepada kita untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Tetapi kita ramai ni bukan anak lagi dah, cucu dah, kan? Cucu tu tanggungjawab anak-anak kita lah pula untuk memberi didikan kepada anak-anak mereka. Tapi walau bagaimanapun, bagi saya kita masih lagi ada peranan untuk menasihatkan anak, mendidik cucu-cucu kita tu dengan didikan-didikan yang betul, yang baik dan sebagainya. Sebab Nabi jelaskan bahawa fa'abawahu, kedua ibu bapa, bukan guru, bukan rakan sebaya. Itu memanglah ada juga hadis yang menyatakan guru yang menyebutkan tentang peranan rakan sebaya ada, tetapi dalam hadis ini yang disebut dengan jelas kedua ibu bapa yang menentukan corak masa depan nilai anak-anak kita. Sama anak-anak kita itu baik ataupun sebaliknya bergantung kepada kita. Jadi sama-samalah kita perelokkan, tegur-menegur sesama kita dalam urusan ini supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, taat kepada bapa, patuh kepada agama, kan? Mengajarkan amal soleh, berusaha menghindarkan mungkar dan maksiat yang berlaku dalam sekeliling kita. Jadi itu uraian. Bagi orang-orang yang baru masuk Islam, sebagaimana yang diterangkan perihalnya dalam hadis yang ke-10 tadi, hendaklah selain tetapnya mematuhi Islam, masuknya dengan tujuan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukan kerana tujuan yang lain. Jadi diterangkan kepada orang yang baru Islam lah, kan? Bagi orang yang berketurunan Islam pula, hendaklah mereka tetap mematuhi Islam dan mengerjakan ajaran-ajaran Islam dengan sempurna dan ikhlas. Dengan yang demikian barulah Islamnya itu dinilai oleh Allah Ta'ala dan diberi balasan yang berganda-ganda. Itu yang dapat sampai 700 kali ganda, itu bergantung kepada inilah, sejauh mana sempurnanya amal ibadat kita, sejauh mana ikhlasnya amal ibadat kita. Saya tengok dalam surau kita ni, minta maaf lah, kan, tuan-tuan dan puan, anak muda kita ni, kalau ada ibu bapa yang anak-anak datang semayang tu tolong nasihatkan. Saya tengok banyak anak-anak muda kita semayang sekarang ni yang pakai baju t-shirt tu semayangnya terdedah orang. Tolong tegur anak-anak kita, kan, pakai t-shirt pendek, pakai tak masuk dalam seluar pula, tak diikat kuat tali pinggang dia tu. Apabila dia sujud, tak, baju tu terjentut naik ke belakang, terbuka aurat. Sebab aurat kita tu lepas pinggang kita tu dah, bawah pinggang kita kadang underwear pun boleh nampak, kan? Anak muda kita sembahyang. Saya kalau duduk sebelah budak-budak tu, saya tegur, suruh dia orang balik tukar sembahyang lain lah. Tak sah sembahyang yang mereka lakukan itu. Banyak kadang-kadang kalau kita tengok hari-hari Jumaat tu, ramai anak-anak muda kita sembahyang, datang sembahyang kerana sembahyang itulah, kerana orang sembahyang, dia pun datang sembahyang, tetapi tidak mengambil kira syarat sah dan rukun sembahyang. Akhirnya sembahyang dia lakukan tu penat saja. Memang ada hadis pun sebut kamin qaimin, ramai orang bersembahyang tapi tak dapat apa-apa daripada sembahyang, kan? Kalau dia penat tunduk bangkit rokok sujud dia ajalah. Jadi pastikanlah kita kena nasihat anak-anak muda kita tu pakai pakaian yang sempurna dan tertib untuk melaksanakan pada ibadah kita.
supaya ibadah yang kita lakukan tu bukan dapat 10 ganjaran pahalanya, kita nak yang 700 tu maksimum. Kalau pelajaran tu nak 4 plate lah kan, dia punya grade purata tu kan. Kalau dalam universiti student kita kan Datuk kan, kalau dapat 4 plate tu baru puas hati kita, dapat anugerah dekan lah, anugerah chancellor lah, macam-macam kan. Jadi dengan Tuhan kita tak nak 4 plate. Pasal apa? Dan anak-anak kita tak dididik dengan ibadat yang sempurna begitu. Itu salah satu daripada perkara-perkara yang perlu kita tengoklah. Bukan setakat kita suruh datang semayang saja, tetapi kena kehadiran dia ke masjid tu tidak memberi apa-apa manfaat kepada nilai ibadah yang mereka lakukan. Jadi itu berkenaan dengan hadis yang ke-11 tadi. Kita habiskan lah, boleh kita habiskan ya, kena dalam 6-7 minit lagi. Satu hadis lagi sebelum kita masuk tajuk yang kelima. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa ibni amatihi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannati haqq wan nari haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana alaihi minal amal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Syaikhan. Yang dua syekh ini maknanya hadis ni hadis paling sahih lah. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah hambanya dan rasulnya, dan bahawa sesungguhnya Nabi Isa ialah hamba Allah dan anak hambanya, iaitu anak kepada Sayyidatina Maryam, mak Nabi Isa, serta rasulnya. Dan Nabi Isa juga ialah kalimah Allah. Kan Nabi Isa ni digelar sebagai kalimah Allah. Kallamallahu Musa taklima dalam ayat Al-Quran tu kan, yang telah disampaikannya kepada Maryam, dan ia juga ditiupkan ruh daripadanya. Maknanya Nabi Isa ni lahir dengan ruh, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam kandungan Maryam, dan bahawa syurga yang dijanjikan itu benar dan neraka yang dijanjikan itu juga benar. Nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dengan apa sahaja keadaan amalnya. Ini satu hadis lagi lah berkenaan dengan bagaimana kita nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan hadis ini menerangkan keyakinan dan penerangan yang dengannya seseorang tetap dimasukkan ke dalam syurga, dan Islam menentang pahaman-pahaman yang sesat. Maksud keyakinan dan penerangan yang dengannya seseorang tetap dimasukkan ke dalam syurga itu untuk mendapatkan balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan perlindungan daripada azabnya, maka tidak seseorang itu mestilah melafazkan kalimah syahadah. Ya, ini syarat yang pertama, mesti dia iqrar kan dengan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Iaitu menerangkan keyakinannya tentang keesaan Allah, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena yakin itu. Dan menerangkan keyakinannya bahawa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini nak menolak pahaman Kristian, kan? Kristian menganggap Isa itu Tuhan, anak Tuhan, kan? Kita Islam, Isa adalah seorang makhluk Allah, manusia, hamba Allah dan rasul Allah. Juga menerangkan keyakinan tentang adanya balasan syurga dan neraka. Ya. Umat Nabi Musa, Maryam pun hamba Allah. Kalau dalam Kristian memang ditolaklah, kan? Mary, kan? Itu semua pahaman-pahaman yang salah. Sebab itu kita dalam Islam tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu menolak dua pahaman tadi. Menolak pahaman Kristian, menolak pahaman Yahudi. Ya, yang mengatakan Isa, Maryam
kan, Ruhul Qudus, anak Allah dan sebagainya itu, kan. Maka sesiapa mati dengan berpegang teguh kepada atikat yang demikian, nasihat tetap lihat ia menjadi ahli syurga. Dalam pada itu, kalaulah ia seorang yang mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan dan menjauhkan diri daripada segala yang diharamkan, maka ia akan terus masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka perkaranya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pulang kepada Allah lah, kan. Di sebaliknya, kalau dia melakukan maksiat, derhaka kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah dan sebagainya, jika Allah kehendaki diazabkannya menurut dosa-dosa dan kecuaian-kecuaian yang dilakukan. Kemudian barulah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan jika Allah menghendaki diampunkannya, dia dimasukkan dia ke dalam syurga tanpa hisab. Ada juga yang Allah ampunkan, masukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Sebab itu kita kena sentiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Kita sentiasa mengharapkan Allah sentiasa mengampunkan dosa kita, segala musibah yang ditimpa kepada kita, bersabar dengan ujian, kan. Apabila diberi nikmat, kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan, maka barulah pada ketika itu kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga semua kita mendapat syurga Allah di akhirat nanti, dan dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab, tanpa azab daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Jadi setakat itu saja tuan-tuan dan puan malam ini. Insyaallah akan datang kita sambung tajuk yang kelima dalam kitab ini, berkenaan rukun Islam, iman, Islam dan ihsan. Panjang hadis tu. Jadi mungkin ambil masa yang panjang juga untuk hadis-hadis yang iman, Islam dan ihsan itu, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa